Awak bukan keluarga. Awak hanyalah jaring keselamatan kami. Ayah saya ketawa pada hari lahir saya sementara semua orang berdenting gelas. Jadi, saya berpindah secara senyap malam itu, membatalkan setiap bel, dan membiarkan mereka bangun dengan rumah yang mereka tidak lagi mampu beli. Hai, Reddit. Buang atas sebab yang jelas. Akaun sebenar saya penuh dengan catatan selamat hari lahir daripada orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku pada malam itu. Saya, Emily. Saya berumur 29 tahun Sabtu lalu. Saya bujang, tiada anak, dan kini satu-satunya dalam keluarga saya yang mempunyai pendapatan yang stabil. Saya mengendalikan syarikat permulaan pematuhan teknologi jarak jauh yang baru-baru ini menutup siri A yang kukuh. Dan saya telah membantu ibu bapa saya dari segi kewangan selama 7 tahun yang lalu. Sewa, utiliti, internet, insurans kereta mereka, malah penghantaran barangan runcit secara rawa apabila lutut ayah saya sakit dan dia tidak boleh memandu. Ia tidak pernah menjadi pengumuman besar. Hanya pemindahan senyap, pembayaran automatik, sokongan bulanan. Tiada soalan yang diajukan. Adik lelaki saya, Dylan, 25M, tidak bekerja secara tetap sejak college. Dia berhenti belajar pada tahun ketiganya, mencuba beberapa aktiviti dagang, kemudian menceburi bidang kripto, dan kini dia sedang meneroka pilihannya, yang kebanyakannya bermaksud bermain permainan sepanjang hari di ruangan bawah tanah, yang dibiayai sepenuhnya oleh ibu bapa kami. Mereka menggelarnya membantunya bangkit semula. Saya menggelarnya sebagai pemboleh. Namun, saya sentiasa menjaga ketenangan. Sehingga hari lahir saya, ibu saya berkeras untuk mengadakan makan malam keluarga kecil di rumah kami. Saya menawarkan untuk menempah tempat yang bagus dan menanggung kosnya, tetapi dia berkeras untuk menggunakan kod yang selesa dan ringkas untuk You're Still Cooking Half-Oat IT. Emily. Saya membakar kek saya sendiri. Saya mengambil wine. Saya membersihkan dapur. Makan malam baik-baik saja. Sepupu-sepupu saya datang. Beberapa pakcik. Dylan masuk lewat. Kami makan. Kami ketawa. Saya cuba mengabaikan kenyataan pasif-agresif daripada makcik saya tentang bagaimana saya masih terlalu sibuk untuk membawa pulang seorang lelaki. Kemudian tibalah majlis bersulang. Ayah saya berdiri, cermin mata diangkat, dan berkata kepada Emily, orang yang paling boleh dipercayai dalam keluarga ini. Bukan kerana dia berjaya, tetapi kerana apabila keadaan huru-hara, kami tahu dia akan membayar untuk membaikinya. Awak bukan sekadar anak perempuan kami, awak jaring keselamatan kami. Semua orang ketawa. Cermin mata berdenting. Dylan pun bergumam, sorakan sambil tersenyum sinis. Saya hanya tergamam. Bukan, terima kasih. Bukan, kami berbangga dengan awak. Hanya alat, pelan sandaran, dompet manusia. Skim saatnya. Dentuman senyap di otak saya. Saya tersenyum, mengangkat gelas saya kembali, dan berkata, bagus untuk tahu. Menjelang pukul 2 pagi, semua orang sudah tiada atau tidur. Saya mengemas barang-barang penting di dalam kereta, komputer riba, pasport, salinan pajakan apartemen saya. Saya tidak akan menginap 1 malam lagi di bawah bumbung itu. Saya telah menandatangani pajakan 2 minggu sebelumnya untuk loteng di pusat bandar yang telah saya idamkan selama berbulan-bulan. Saya tidak memberitahu sesiapapun bahawa saya ingin mengejutkan mereka apabila ia sudah berperabot. Tetapi sekarang ia adalah pintu keluar saya. Sebelum saya pergi, saya membuka komputer riba saya dan mula melupakan kebergantungan selama 7 tahun secara senyap-senyap. Membatalkan pembayaran automatik untuk gadai janji yang telah saya lindungi sejak 2019. Melumpuhkan akaun utiliti bersama, yang masih atas nama saya. Mengeluarkan kad kredit saya daripada akaun Uber dan penghantaran barangan runcit keluarga. Log masuk ke portal Wi-Fi dan membatalkan semua akses peranti isi rumah. Mereka boleh menghubungi ISP sendiri untuk tetapan semula. Menghantar email kepada ejen insurans dan mengeluarkan diri saya sebagai pembayar pada polisi kereta mereka. Kemudian saya memandu pergi. Saya tidak meninggalkan nota pun.
Saya tidak menyemak telefon saya pada keesokan paginya. Saya tidur lena buat kali pertama dalam beberapa minggu, meringkuk di atas tilam lantai di apartemen baharu saya yang tidak dihias. Ruang itu bergema dan kosong, tetapi ia milik saya. Tiada pembesar suara Dylan yang kuat, tiada saiz agresif pasif daripada ibu saya apabila saya terlupa mengisi semula bekas kopi. Tidak. Bolehkah awak hantar saya ke Denmo? Teks daripada ayah saya. Hanya senyap dan cahaya matahari menyapa lantai kayu keras. Apabila saya akhirnya menghidupkan telefon saya sekitar jam 10 pagi, ia meletup. 11 panggilan terlepas dari rumah. 6 daripada ayah, 4 daripada ibu, 2 daripada Dylan, 1 mail suara. Saya tidak mendengar serta-merta. Saya mulakan dengan teks. Ibu, Emily. Wi-Fi tidak berfungsi. Bolehkah ayah betulkan dari jauh? Ayah, ada sesuatu yang berlaku pada bayaran utiliti? Kami baru sahaja menerima email amaran. Dylan, Netflix kata bayaran ditolak. Betulkan ini. Ibu, sekali lagi, kemana ayah pergi pagi ini? Ayah tak bersihkan pinggan kek pun. Kemudian 10 minit kemudian, Emily, elektrik terputus. Dylan kata ayah tukar kata laluan. Saya keliru. Hubungi saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya duduk di sana. Tenang, kebas, sedikit goyah. Bukan kerana menyesal, tetapi kerana adrenalin. Buat pertama kalinya dalam beberapa tahun, masalah mereka bukan secara automatik menjadi masalah saya. Kemudian datang mail suara daripada ayah. Saya menekan butang main. Emily, saya tidak tahu apa yang awak cuba buktikan, tetapi jika awak fikir aksi kebudak-budakan ini lucu, ia tidak. Awak mahu kami menderita? Baiklah. Awak mahu pergi? Baiklah. Tetapi awak tidak boleh meninggalkan keluarga awak seperti ini begitu sahaja. Awak berhutang budi dengan kami. Saya yang besarkan awak. Saya yang sediakan makanan untuk awak. Jangan lupa dari mana asal awak. Klik. Tiada permohonan maaf. Tiada kerisauan. Tidak. Terima kasih. Hanya rasa berhak. Mereka belum mula rasa senang. Mereka fikir ini amukan, gertakan. Bahawa saya akan hubungi semula dan betulkan semuanya seperti selalu. Mereka masih tidak faham. Saya sudah selesai. Menjelang Isnin, saya menerima mail suara daripada pengurus bank yang pernah saya berurusan untuk pembayaran gadai janji mereka. Hai, Cik Charter. Sekadar mengesahkan pembatalan pemindahan automatik. Tolong beritahu kami jika ini satu ralat. Bukan ralat. Pada hari Selasa, syarikat elektrik itu memberi amaran pemotongan dalam peti masuk saya. Oleh kerana akaun itu atas nama saya, mereka terpaksa memberitahu saya sebelum mereka menutupnya secara rasmi. Saya membiarkan masa berjalan. Menjelang Khamis, sepupu saya menghantar mesej kepada saya di Instagram. Hey, saya tidak mahu masuk campur dalam apa-apa, tetapi ayah awak menyiarkan sesuatu yang pelik tentang kanak-kanak yang tidak setia di Facebook. Saya tidak bersusah payah untuk menyemaknya. Biarkan mereka berputar-putar. Menjelang akhir minggu, Dylan menghantar mesej kepada saya. Kali ini saya tidak marah, cuma keliru. Adakah awak betul-betul telah berpindah? Ibu kata awak akan pulang sekarang. Ketika skim saya tahu ia berfungsi, lampu dipadamkan, peti sejuk tidak diisi, Wi-Fi terputus. Tiada lagi makanan bawa pulang yang muncul secara ajaib. Tiada lagi bel yang ditutup secara automatik. Tiada lagi jaring keselamatan. Hanya kau sebenar semua benda yang mereka ketawakan apabila Emily bersikap murah hati. Nada suara mengambil masa kira-kira 10 hari untuk berubah. Panggilan tidak berhenti. Ia hanya berubah daripada salakan marah kepada tawar-menawar terdesak. Ibu, hari ke-11. Sayang, saya tahu kata-kata ayah awak salah. Dia tidak bermaksud begitu. Ibu tahu bagaimana dia bergurau. Sila pulang.
Kami merindui ayah. Ayah, hari ke-12. Ayah fikir ini matang. Ayah menghukum seluruh keluarga awak hanya kerana satu roti bakar yang disalahartikan. Ayah berdrama. Emily, dewasalah. Dylan, hari ke-13. Saya tahu mereka buat kesilapan. Tetapi bolehkah awak sekurang-kurangnya hidupkan wifi semula? Ini juga menjejaskan kerja saya. Kerja apa? Lelaki itu tidak log masuk ke apa-apa selain Steam dalam tempoh 6 bulan. Saya tidak menjawab. Saya tidak membalas mesej teks. Saya juga tidak mendengar semua petikan suara. Saya telah membayar untuk keselesaan mereka selama bertahun-tahun. Mereka memanggilnya cinta apabila ia memberi manfaat kepada mereka. Sekarang setelah saya tiada, tiba-tiba saya menjadi dingin, mementingkan diri sendiri, terlalu bangga untuk memaafkan. Ibu saya menghantar email yang panjang sekitar hari ke-15 bertajuk, "Keluarga bermaksud pengampunan." Berikut adalah petikan langsung. Kami mungkin lebih bergantung pada anda daripada yang sepatutnya, tetapi skim yang dilakukan oleh keluarga, kami saling menyokong. Anda menghukum kami semua hanya untuk membuktikan sesuatu, dan anda lebih baik daripada itu. Saya hampir ketawa terbahak-bahak. Sokongan? Saya menyimak setiap risi pembayaran yang telah saya buat sejak 6 tahun lalu. Saya telah menghantar lebih 68,400 secara keseluruhan. Anda tahu apa yang saya dapat sebagai balasan? Roti bakar hari jadi yang memanggil saya polisi insurans berjalan kaki. Sekitar hari ke-18, makcik saya menghubungi saya. Makcik yang sama yang pernah mempersendakan saya terlalu cerewet ketika saya mengelap meja dapur pada hari lahir saya. Kita semua akan makan malam Ahad ini di rumah ibu bapa awak. Ibu awak sedang membuatkan makanan kegemaran awak. Saya rasa mereka sudah bersedia untuk bercakap. Mungkin awak juga patut. Saya merenung mesej itu. Tiada permohonan maaf. Tiada pengakuan. Cuma kami sedia untuk awak berhenti menyusahkan diri. Saya tidak membalas. Sebaliknya, saya melakukan sesuatu yang lebih dingin. Saya memindahkan akaun utility terakhir, Bel Air, kembali ke nama mereka. Mereka akan menerima notis itu dalam masa 5 hari bekerja. Sementara itu, dalam hidup saya mula menghias apartemen baharu saya, mengecat dinding, menggantung karya seni sebenar, bukan kandas cetakan besar-besaran, langsung, ketawa, cinta, memasang rak gantung, membeli sofa baldu baharu. Skim kali pertama saya melabur dalam ruang yang tidak merangkumi semua itu. Syarikat permulaan saya berkembang maju. Kami telah memperoleh kontrak pematuhan baharu dengan firma fintech. Dan akhirnya saya mula tidur 8 jam setiap malam. Tiada ketegangan lorong pasif dan agresif. Nombor pukul 3 pagi. Pertengkaran dobi. Tiada tengah malam. Bolehkah awak hantar sewa awal? SMS. Pada hari ke-21, Dylan menghantar salam Maria yang terakhir. Baiklah, saya tahu semua ini tidak menjadi. Tetapi bolehkah awak sekurang-kurangnya membantu mereka menyelesaikan masalah semula? Ibu menangis. Ayah tidak bercakap. Mereka tidak tahu bagaimana untuk menetapkan semula apa-apa. Dia mengakhirinya dengan, "Mereka ibu bapa awak. Awak sepatutnya menjaga mereka." Ketika skim saya membalas sekali sahaja. Mereka orang dewasa. Mereka sepatutnya menjaga saya. Saya sudah selesai menjadi peluang kedua awak. Menyekat mereka semua. 3,5 minggu selepas hari lahir saya menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Saya biasanya mengabaikan mereka sekarang, tetapi sesuatu memberitahu saya untuk menjawab. Suara seorang lelaki kedengaran, sopan, tetapi tegas. "Hai, adakah ini Emily Charter? Saya bersama kumpulan gadai janji tempatan. Saya cuma ingin mengesahkan sama ada awak masih disenaraikan sebagai nombor utama dalam perjanjian pembayaran automatik untuk alamat jalan ibu bapa. Kami telah mengalami 3 pembayaran yang tertunggak dan perlu menjelaskan sama ada awak akan menyambung. Semula perlindungan.
Saya menarik nafas dan berkata dengan jelas, "Tidak, rumah itu telah dibatalkan secara kekal bulan lepas. Saya tidak lagi bertanggung jawab ke atas harta itu." Kemudian ada jeda. "Faham. Terima kasih kerana mengesahkannya." 2 hari kemudian, makcik saya menghantar tangkapan skrin catatan Facebook tempatan kepada saya. Ayah saya telah menulis, "Tidak percaya betapa cepatnya orang meninggalkan mereka yang membesarkan mereka. Tetapi hidup ada cara untuk mengajar mereka. Kita akan baik-baik saja seperti selalu." Beberapa sepupu menyukai catatan itu. Kebanyakannya tidak. Seseorang malah mengulas, "Awak patut minta maaf." Ia mempunyai satu tanda suka daripada seseorang yang saya tidak kenali. Sementara itu, ibu saya mula menghantar mesej dari nombor baharu. "Kami cuba menjual rumah itu, tetapi elektrik terputus dan tiada siapa yang mahu melawatnya. Saya tidak meminta wang. Saya meminta bantuan. Saya membuat sop kegemaran awak hari ini. Teringat awak. Bolehkah kita bercakap? Awak ingat tak percutian bergambar keluarga yang kita ambil ke Big Bear? Awak nampak sangat gembira. Saya rindukan jersey kita yang itu." Setiap teks sedikit menyayat hati saya, tetapi tidak cukup untuk membuatkan saya lupa bagaimana mereka melayan saya semasa mengambil wang saya. Sepanjang 6 tahun, saya telah menanggung 74 pembayaran gadai janji, membayar 2 kereta untuk kekal diinsuranskan, menanggung internet, gas, elektrik, air dan Netflix, membayar 3 pembaikan paip kecemasan, menghantar wang hari jadi lebih $2,000 kepada ibu saya untuk dirinya sendiri, yang kemudiannya saya ketahui dia telah berikan kepada Dylan, membiayai satu percutian yang mereka katakan adalah untuk penetapan semula mental, yang kemudiannya saya ketahui sebagai percutian ulang tahun untuk ibu bapa saya. Jumlah keseluruhan lebih 68,400 dan bukan satu ucapan terima kasih. Hanya ucapan selamat hari jadi yang memalukan itu. Pada masa yang sama, keadaan semakin berkembang bagi saya. Pangsa puri saya bukan lagi sekadar perabot dan cat. Ia terasa seperti saya. Saya mula menganjurkan makan malam pada hari Jumaat. Tiada yang mewah, hanya wine, muzik dan perbualan sebenar. Di tempat kerja, kami telah mendapat perjanjian pematuhan peraturan dengan syarikat permulaan pembayaran. Nama saya disenaraikan sebagai penasihat utama. Saya mendapat ciri dalam jurnal perniagaan kecil, yang founders under 30. Saya tidak berkongsinya dengan sesiapa pun dari rumah. Mengapa saya perlu berkongsinya? Mereka langsung tidak percaya saya benar-benar bekerja semasa saya mula bekerja. Ayah saya pernah bertanya, "Jadi, bila awak akan mendapat pekerjaan sebenar?" Pada tahun yang sama saya melangsaikan bil insuransnya yang tertunggak. Menjelang minggu kelima, rumah itu tiada bekalan elektrik. Tingkap bilik tidur lama saya masih menghadap jalan, dan seorang rakan yang tinggal 2 blok jauhnya menghantar mesej kepada saya. "Hei, secara kebetulan, tetapi adakah keluarga awak berpindah?" Rumah mereka gelap setiap malam selama berhari-hari. Tidak, mereka tidak berpindah. Mereka masih menunggu. Masih menganggap saya akan kembali dan menyelamatkan mereka untuk kali terakhir. Kerana selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat bertahan. Mereka telah meletihkan saya. Seminggu kemudian, CEO saya menghantar pink slip kepada saya. "Hei, adakah abang awak memohon peranan penganalisis sokongan peringkat permulaan di sini? Nama keluarga yang sama, kampung halaman yang sama." Saya membuka resume. Tiada ijazah, tiada pengalaman kerja, hanya satu pun penting yang mengatakan, biasa dengan persekitaran perniagaan, mencari peluang untuk berkembang. Persekitaran perniagaan itu adalah bilik tidur saya semasa dia men-stream Twitch pada Wi-Fi saya. Saya memberitahu CEO saya perkara yang sebenar. Aplikasi itu ditolak secara senyap. Pada awal Disember, saya mendengar melalui sepupu lain bahawa ibu bapa saya akan berpindah tinggal bersama saudara mara. Mereka belum membayar gadai janji selama hampir 3 bulan. Perampasan mungkin seterusnya. Mereka menggelarnya sebagai pengurangan saiz rumah. Saya menggelarnya sebagai akibat.
Mereka terlalu bangga untuk meminta maaf, terlalu berhak untuk berubah, terlambat untuk memperbaikinya. Epilog. Saya sudah hampir 3 bulan tidak bercakap dengan mereka. Krismas datang dan pergi. Tiada kad, tiada jemputan, hanya diam. Dan sejujurnya, ia aman damai. Mereka memberitahu saya bahawa saya bukan keluarga. Saya hanyalah jaring keselamatan. Jadi, saya berlalu pergi. Dan tanpa jaring, mereka jatuhkan api. Jika Anda pernah meninggalkan keluarga yang hanya menyayangi Anda apabila Anda membayar untuk sesuatu, apa yang akan Anda lakukan selepas ucapan selamat itu? Beritahu saya dari mana Anda menonton. Dan jangan lupa untuk menyukai, memberi komen dan melanggan untuk lebih banyak cerita sebenar.